Jumpa lagi kali ini dalam topik trigonometry untuk SPM. Okey. So, tanpa melengahkan masa, jom kita tengok apa yang perlu kita tahu dalam trigonometry ini. Okey, yang pertama, inilah subtopik yang pertama yang awak akan belajar mengenai satu bulatan. Kan? So dalam tu kita akan gunakan koordinat sebagai kita punya petunjuk untuk mencari cos, sin dan juga tangent. Okey, so ini dalam bahasa Melayu, ini dalam bahasa Inggeris. So mana-mana awak boleh pilih lah. Okey, so biasanya dalam bulatan ni sepatutnya digaris satu garis saja. Tapi untuk menjadikan dia lebih mudah untuk kita belajar sin, cos dan tangent, kita buat satu segitiga secara sendiri. Macam soalan ni lah. Kita buat sendiri macam tu segitiga. Okey. Pun begitu sebenarnya kalau kita dah buat menggunakan segitiga untuk kira pun boleh, tapi kalau kita menggunakan petua ataupun formula yang diberikan ini, maka mudahlah kita nak jawab soalan, tak payah nak kira banyaklah. Okey, for example, katakanlah kalau kata sin theta, theta ni merujuk pada theta ni lah, kadang theta, kadang x, kadang y. So dalam kes ni dia pakai theta. Jadi kalau dia tunjuk theta, maksudnya dia merujuk pada koordinat y. Sin theta koordinat y. Maksudnya nilai y ni lah jawapan dia. Okey, kalau dia kata cos, so kita merujuk pada koordinat x. So x lah dia punya jawapannya. Okey, kalau kata tangent, tangent special sikit. Koordinat y bahagi dengan koordinat x. Tu dapatlah tangent. So untuk lebih faham, maka kita tengok sikit soalannya. Soalan yang kita buat ni berpandukan apa yang diberikan ke atas tu lah. Contoh pertama, sin 120. Okey, dia bagi 120. Okey. Jadi senang. Kita boleh pertama kita kena kenal pasti mana y, mana x. Okey, x dan y. So bila sebut sin sahaja, kita dah tahu sin bahawa dia merujuk kepada koordinat y. Koordinat y kita lah ni lah. Okey. So itu sahaja jawapannya. Okey, tapi sebenarnya kita pun boleh gunakan calculator directly. Kan? Kita tekan je calculator ni. Tekan pun terus dapat sin 120. Tekan je calculator ni, sin 120. So nanti kita pun dapat jawapan terus. Cuma ni adalah kita pakai berdasar kepada petua dan juga formula yang diberikan. Okey. Tapi nak guna calculator terus pun boleh saja. So bergantung pada soalan lah. Kalau soalan tu bagi 120, kita boleh gunakan calculator. Tapi kalau soalan tak bagi 120, kan dia bagi M ke. Jadi oleh itu kita terpaksalah menggunakan petua dan juga formula yang diberikan ini. Lebih mudah. Tak perlu nak kira banyak-banyak. Okey. So, seterusnya B, kita tengok cos. Cos 120. So, dia merujuk 120. So, bila sebut cos saja, tengok cos merujuk pada koordinat X. Jadi, itulah jawapannya. Mudah kan? So, manakala tangent pula 120. So, kita bahagi koordinat Y bahagi koordinat X. So, kita dapat jawapannya adalah negatif 1.732. So, inilah formula yang digunakan untuk subtopik pertama yang awak akan belajar dalam trigonometry. Okey, seterusnya. Kita ada dua perkara di sini. So cikgu letak sebelah-sebelah supaya kita nampak mudah nak compare kan. So mula-mula awak akan belajar pasal sukuan. Okey, kita ada sukuan 1, sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga dan sukuan keempat. Okey, so untuk lebih mudah lah kan. Lebih mudah lah. So all ni maksudnya semua kalau berada kat sini, maksudnya kalau ada satu garis kat sini, tetanya tu, kalau kat situ, tetanya tak kisahlah sin ke, cos ke ataupun tangent, dia mesti bersifat positif. Sebab itu cikgu buat senang, ataupun cikgu lain pun mungkin ada formula sendiri. Kita akan buat all, Sally, Tom, Cat. Maksudnya all tu semua kat sini, semua positif. Sin ke, tangent ke, cos positif. Sini hanya sin saja positif sebab ada Sally. Tom ni hanya tangent saja positif, semanakala Cat adalah cos saja positif. So ini tak kisahlah awak gunalah formula mana pun, awak buat sendiri ke ataupun guna formula cikgu awak yang bagi kat sekolah pun okey aje. Jadi bila nampak je sama dia kata sin negatif, contohnya lah. Kalau sebut sin negatif nampak tak? Mungkin sini satu. Satu lagi mungkin dekat sini satu, nampak tak? Jadi ada dua lah. Kemungkinan kat situ dia punya untuk sin negatif. Okey. Kalau dia kata cos positif, cos positif. Jadi cos positif sini satu, positif kan sebab semua positif. Satu lagi cos positif lah Sally. Jadi kemungkinan dua kat situ je kita punya sudut kita. Okey. So, oleh itu apa yang perlu kita buat sekarang, kita tengok yang kedua, yang sebelahnya pula Yang sebelahnya ini. Yang sebelahnya ini di mana kita tengok sukuan sama juga 1 2 3 dan 4, cuma kat sini kita pakai tolak dan tambah. Jadi kena ingat sikitlah.
contoh juga bagi. Katakanlah theta ni merujuk kepada sukuan pertama yang asal. Asal. Contohnya, katakanlah kalau theta ni dibagi adalah sebanyak contohnya 30 lah. 30 degree Jadi kalau katakanlah dekat sini, so apa perlu kita buat? Jadi senang je, theta ni kita ganti dengan 30. Jadi 180 tolak 30. Jadi dapat 150. 150. Jadi kalau kat sini, sudutnya adalah 150. Begitu juga kalau katakanlah kat sini. Seberapakah sudutnya? Nak tahu, gantikan theta ni dengan 30. Jadi 180 tambah 30. 210. Dan sebagainya lah. Ya, so theta tu sebagai rujukan kita je lah. Kan? Jadi, yang ini berpandukan kepada soalan dia. Dia nak sukuan berapa. Okey, contoh soalan, tengok yang bawah. Tengok soalan bawah Soalan bawah dia beritahu bahawa tangent 320 darjah 10 minit. Okey, nak tahu minit tu yang ada gambar raja ni. Yang ada banyak apa ni, koma-koma tu untuk minit. Okey, kalau nak cari minit lah. Okey, sebenarnya kita boleh guna kalkulator terus. Awak tekan je tangent dan 320 dan tekan yang ada koma tu. Okey, tekan 10 dan tekan koma lagi. Awak terus dapat jawapannya. Okey, kalau dia bagi contoh macam tu, kita guna kalkulator lah, paper 1 kan. Tapi kalau paper 2, kita perlukan jalan kerja. Tapi untuk topik ni, SPM untuk topik ni, biasanya paper 1 saja. Okey, jom tengok balik kepada soalan tadi. 320 kat mana sepatutnya? Dia adalah pada kuadran keempat. 1, 2, 3, 4. Ataupun 1, 2, 3, 4. Kat situ. Okey, jadi kalau ikut kat sini lah. 320. Jadi, berapakah tetanya? Kita tolak lah. Nak tahu theta 360, kita tolak dengan yang 320 10 tadi ni, maka theta kita adalah 39. Jadi theta sini adalah 39 50 minit. Theta kita tu, sebab dia bagi sudut dia bagi sampai sini. Jadi boleh cari theta. Tapi kalau dia bagi nilai theta, maka kita kena carilah sudut dekat sini. So bergantung pada soalan, dia bagi sudut atau dia bagi theta. Dalam kes ni dia bagi sudut, maka kita kena cari theta. Okey, jadi berapakah nilai tangent ini? Oleh itu kita gunalah kalkulator. Tekan sikit. Jadi tangent, negatif tangent 39 50. Okey. Tekan kalkulator dapat apa? Okey. Kenapa negatif? Sebab suku keempat, nampak tak? Suku keempat, tangent adalah negatif. Jadi pada kat sini, kan sebenarnya adalah tangent adalah negatif. Sebab tu penting nak tahu all Sally Tomcat. Ya. Tapi sebenarnya kalau kita melibatkan soalan paper 1 kertas 1, dengan soalan ini saja kita boleh menggunakan kalkulator saja. Okey, pun begitu soalan ini juga, ataupun sampai di sini kita dah boleh guna kalkulator pun. Jom tengok kalkulator macam mana. Okey, kita boleh guna kalkulator macam ni. So ini adalah cara kita guna kalkulator. Tekan 39 50 minit. Tekan koma banyak-banyak ni butannya. Tekan 50, tekan koma lagi sama dengan dapat. Okey, ataupun ambil yang asal ni, tekan je terus macam ini. Ganti je 320 tu. Pun awak dapat juga. Okey, ni cuma jalan kerja lah, ya. Okey, seterusnya kita tengok sikit beberapa contoh soalan. Okey, dalam rajah dia di sebelah PST dan juga QRS adalah garis lurus, cari nilai bagi yang tersebut. Sin X. So sin X kita mana? Ni X kan? Okey, macam mana nak cari sin X? So, step pertama adalah, jom kita buat. PQ, tengok dulu, cari PQ dulu. Kita kena cari PQ dulu ni berapa. Okey. Sebab dia bagi 8 dengan 17, maka PQ kita boleh carilah. Maka nilai PQ kita adalah 15 cm. Jadi kat sini adalah sebenarnya 15 cm. Nampak? Okey. Jadi sekarang nak cari nilai sin. Sin tu adalah soh. Sin tu soh lah, kan? Sin soh, kalau belajar sin soh, tangent toa, kan? Cos cah ataupun K. Okey, maka kita buat sin X sama dengan PQ bahagi PR. Okey, ataupun senang cerita 15 bahagi 17. Okey, sin adalah soh. Ini adalah O, ini adalah H, soh. Hypotenuse. So, 15 bahagi 17. Maka itulah sin X kita. Okey. So, nak cari B pula. B adalah katakanlah QS. Maksudnya nak cari tangent Y kan? Tangent Y mana? Tangent Y kat sini. Okey. Cari QS dahulu. Mana QS kita? Q ke S. Jadi kita dapat panjangnya adalah 20 cm. Kita gabungkan mereka dua tu.
Jadi oleh itu tangent Y kita adalah negatif. Okey. PSQ. PSQ. So, kalau nak cari Y, kita kena cari yang sebelahnya. Kenapa? Sebab sebelah tu yang ada maklumat. Jadi kat sini mesti positif, sini adalah negatif. Sebab itu kita letak negatif tangent. Sebab yang kita cari ni biasanya positif, kat sebelah tu adalah negatif. Okey. Jadi sebab itulah juga buat awal negatif tangent. Okey. Sebab dia adalah nak cari Y. Sebab kita cari sekarang ni kat sini. So, kita teruskan sahaja. So, PQ bahagi QS. Alright. So, dapatlah negatif 3 dan 4. Jadi, kalau kat sini tangentnya adalah 3 dan 4. Kalau kat sini lah. Y sini kan. Kalau Y kat sini, kita kena buat negatif 3 dan 4. Sebab maklumat cari kat sini, positif. Kita tukar kepada negatif. Dapatlah soalan macam ni. Okay. So, ni soalan yang popular lah untuk paper 1. So, kena be careful. So, ni adalah petua bagi graf. Graf cos, sin dan tangent. So, awak akan ada 3 jenis graf. Yang pertama, ini adalah cos. Awak tengok macam huruf C kan. C kan cos. Macam huruf C. Yang ini pula adalah sin. Sin tengok macam bentuk S. Sin. Macam bentuk bentuk S kan. Okey, jadi yang popular untuk soalan ni, biasa dia akan cari tanya pasal ni lah. Tengok ni, kalau sin, kalau cos, tengok ni. Yang bersilang dengan theta ni adalah 90 dengan 270. Begitu juga dengan sin. Kalau sin ni biasanya tanya pasal 180 dengan 360 dengan kosong lah. Yang tu dia bersilang. Okay, satu lagi yang popular adalah dia akan tanya mengenai persilangan ini, nampak tak? Sahaja dia tanya tengok. Persilangan ini adalah pertengahan antara dua ni, 180 dengan 270, dia tengah-tengah duduk. Dia bersilang kat situ. Okey. Begitu juga ini, dia tanya bersilang ni, nampak tak? Ini adalah 45. Jadi 45, 45. Ini pun sama, 45, 45. Okey. Jadi kalau awak ingat, tak perlu nak kira. Kalau tak ingat, kena kira sikit lah. Kan? Jadi sebelum exam tu, tengoklah awak. Okey, untuk tangent grafnya pelik sikit macam ni. Okey. Tangent macam ni. Dia punya graf dia. Okey, yang bersilang dengan theta adalah 0, 180 dengan 360. Okey, yang pasti yang ini kalau kita tarik banyak-banyak pun dia tak akan bersentuh dengan yang dot tu. Itu tangent punya sifat. Maka jom kita tengok sikit soalannya. Katakanlah cos theta sama dengan 0. Cos mana cos? Cos kita adalah ini. Okey, boleh. Cos theta sama dengan 0. So, apakah cos kita? Okey, 90 dan juga 70. Maksudnya kalau theta ni kosong, ni theta kosong kan? Theta kosong hanya pada 90 dengan 270 untuk cos. Itulah maksudnya. Okey, tangent pula, tangent kosong, tetanya. Theta kosong, tengok kat mana? Apakah jawapannya? Kita akan ada kosong, kita akan ada 180 dan kita ada 360. Bila dia kata theta ni kosong.